Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan mengenai analisis impak COVID-19 terhadap kumpulan penduduk miskin di bandar dan luar bandar di negara membangun dan negara maju. Bagi negara membangun, kami telah memilih negara Thailand, dan bagi negara maju, kami telah memilih negara Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita sudah tahu, dunia tersebar dengan kemunculan virus baru yang bermula pada Wuhan, China, dan dalam masa 4 bulan saja virus tersebut telah berjaya tersebar ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Virus tersebut amatlah berbahaya kerana ia mampu berada dalam badan manusia selama 14 hari iaitu 2 minggu, dan dalam masa tersebut ia mampu mendatangkan maut kepada pembawa virus tersebut. Oleh itu, penyelidik sains telah berusaha untuk mencari vaksin bagi menghapuskan virus tersebut, tetapi masih lagi tidak dapat menghasilkan vaksin yang sempurna. Oleh itu, WHO, World Health Organization, telah membuat beberapa langkah yang boleh dilakukan bagi mengurangkan penularan COVID-19 tersebut. Iaitu, langkah pertama adalah bagi agar setiap negara menutup mereka punya sempadan agar pendatang luar yang berkemungkinan mampu membawa jangkitan tersebut tidak dapat masuk ke negara. Selain itu juga, setiap negara haruslah membuat penjarakan sosial, iaitu membuat perintah berkurung agar tidak berlaku persentuhan ataupun perkumpulan antara orang-orang ramai. Sampai itu juga urusan-urusan seperti perniagaan, pekerjaan juga, pendidikan juga harus dibatalkan untuk sementara waktu bagi memulihkan keadaan COVID di negara masing-masing. Hasil daripada prosedur dan strategi ini telah memberikan kesan kepada kesemua negara-negara tersebut. Negara-negara mula mendapat kesan daripada segi aspek ekonomi dan juga sosial. Dari aspek ekonomi, negara-negara mula menunjukkan penurunan ekonomi yang sangat mendadak akibat daripada tiada urusan ekonomi yang dijalankan. Ia menunjuk selain itu, negara membangun mendapat tamparan yang lebih kuat berbanding dengan negara maju. Ini kerana ekonomi mereka masih lagi bukan dalam keadaan yang baik. Tetapi tiap-tiap negara yang membangun maupun negara maju masing-masing telah membuat strategi bagi mengatasi masalah COVID yang berada di negara mereka ini. Seterusnya, saya Siti Nur Najwa binti Rusli, nombor matrik 269503, akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan perbandingan antara negara membangun dengan negara maju. Negara membangun dapat dilihat pada taraf hidup penduduknya yang rendah dari segi pendapatan per kapita, kadar relatif pertumbuhan negara, kemiskinan, kesihatan dan pendidikan. Sebagai contoh negara yang dianggap sebagai negara membangun ialah negara di Afrika Selatan, negara di Asia dan juga beberapa negara di Amerika Selatan. Manakala negara maju pula dapat dilihat pada taraf hidup penduduknya yang tinggi dari segi pendapatan per kapita, kadar relatif pertumbuhan negara, kemiskinan, kesihatan dan pendidikan yang boleh dikatakan pada tahap yang tinggi. Antara negara yang dikategorikan sebagai negara maju ialah Jepun, Amerika Syarikat, Australia, New Zealand dan Eropah. Seterusnya ialah tahap kemiskinan di Thailand. Tahap kemiskinan di Thailand dapat dilihat dari sudut kemiskinan di luar bandar dan kemiskinan di bandar. Dari sudut kemiskinan di luar bandar, negara Thailand masih dibelenggu dengan masalah kemiskinan walaupun merupakan negara ekonomi kedua terbesar di Asia Tenggara. Misalnya wilayah di selatan Thailand iaitu Pattani, Yala dan Narathiwat masih dibelenggu dengan masalah kemiskinan yang berpanjangan. Kebanyakan penduduk di wilayah berkenaan juga berpendapatan rendah dan jumlah keluarga miskin juga agak ramai. Sumber semula jadi yang dimiliki di wilayah itu juga tidak diuruskan dengan baik oleh kerajaan Thailand.
Ketidakseimbangan ekonomi juga berlaku kerana jurang antara kaum yang menguasai ekonomi juga amat ketara. Misalnya, di selatan Thailand juga terdapat penduduk Thai Buddha dan juga masyarakat Cina yang menguasai ekonomi seperti sektor perikanan, perindustrian dan juga pembalakan. Seterusnya, masyarakat hanya mampu menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan kerana tidak mampu bersaing dengan peniaga lain. Seterusnya, kemiskinan di bandar. Penduduk yang berhijrah dari luar bandar ke bandar terpaksa mendirikan kawasan setinggan bagi menampung kos sara hidup yang tinggi akibat kenaikan harga rumah dan sewa yang mahal. Mereka terpaksa melalui kehidupan yang sukar dengan menanggung pelbagai perbelanjaan yang semakin meningkat. Kebanyakan mereka yang berhijrah ke bandar tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di bandar. Kebanyakan penduduk tinggal di sebuah kawasan setinggan yang didiami kira-kira 100,000 orang penduduk dan 30 orang kanak-kanak. Mereka hanya bekerja di sektor perhotelan, pengangkutan awam dan peniaga di jalanan. Kehidupan masyarakat di kawasan setinggan tersebut boleh dikatakan ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kerana hanya bergantung sepenuhnya kepada hasil mata pencarian mereka. Seterusnya, kemiskinan di Kanada. Kemiskinan di Kanada juga dapat dilihat dari dua sudut iaitu luar bandar dan bandar. Pertamanya, kemiskinan di luar bandar. Meskipun Kanada dianggap sebagai negara maju, namun masih terdapat penduduk di luar bandar di Kanada yang mengalami kemiskinan. Misalnya di wilayah Ontario terdapat golongan warga emas yang dikatakan mengalami kemiskinan pada usia melebihi 65 tahun. Lebih 1.57 juta orang di Ontario hidup dalam kemiskinan, termasuklah 382,000 kanak-kanak. Kemudian orang asli Kanada yang mendiami bahagian utara Kanada merupakan komuniti terpencil yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan infrastruktur. Golongan warga emas di kalangan wanita mempunyai pendapatan tahunan yang terendah berbanding lelaki. Dan masalah kemiskinan dalam kalangan kanak-kanak juga menjadi satu isu besar kerana peluang pekerjaan yang semakin terhad untuk mereka memperbaiki taraf hidup keluarga mereka apabila dewasa. Seterusnya, kemiskinan di bandar. Kebanyakan kanak-kanak yang tinggal di bandar menetap di perumahan miskin dan merupakan jumlah yang terbesar di Kanada. Di kawasan bandar juga terdapat golongan gelandangan yang meneruskan kehidupan di tepi kaki lima bangunan. Golongan imigran yang datang dari pelbagai negara juga yang datang ke Kanada untuk mencari pekerjaan juga menghadapi kesukaran untuk mencari tempat tinggal yang menawarkan kos sewa yang murah. Dan sebagai jumlah penduduk di Thailand dan Kanada. Okey, penduduk Thailand pada tahun 2020 dianggarkan sebanyak 69,999,978 orang pada pertengahan tahun menurut data yang dikeluarkan oleh PBB. Okey, di sini Thailand berada di kedudukan 20 mengikut senarai dalam senarai negara-negara. Okey, kepadatan penduduk di Thailand adalah sebanyak 137 per km, iaitu 350 orang. Okay. Luas kawasan tanah Thailand adalah seperti berikut, dan penduduk 51.1% penduduk adalah berada di dalam bandar. Kanada pula pada tahun 2000 sebanyak 30,588,383 dan meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk Kanada berada pada kedudukan 6 tepat di bawah Argentina, iaitu 45.1 juta orang dan Peru 32.9 juta orang. Sementara itu, dua negara
Di bawahnya adalah Venezuela dan Chile. Kemudian, dalam skop yang lebih luas, kita boleh lihat dari populasi negara-negara di dunia, Kanada berada di kedudukan yang ke-39. Kedudukannya ni berada di bawah Afghanistan, Poland, dan sementara itu, dua negara di bawah Kanada adalah Maghribi dan Arab Saudi. Okey, dari segi teknologi, dibandingkan oleh dua-dua negara ni, Thailand punya unsur-unsur pertanian di Thailand merangkumi teknologi penyiraman dan merangkumi 1 milenium. Ia mempunyai struktur pentadbiran yang berasal dari kawalan air pertanian. Thailand ni mempunyai kepimpinan global dalam pengeluaran dan ekspor beberapa komoditi. Komersial pertanian adalah salah satu sektor terbesar di Thailand. Thailand memajukan dunia dalam menghasilkan dan mengekspor beras, getah, nanas dalam tin dan udang harimau. Sementara Kanada pula, Kanada mempunyai sektor teknologi yang sangat maju. Kerajaan Kanada mendorong penyelidikan industri Kanada pakar dalam bioteknologi dan penerokaan angkasa lepas. Okey, Kanada ni salah satu negara yang telah berjaya memperkenalkan enjin untuk interaksi tanpa wayar dan Kanada telah membina pesawat bermutu unggul supersonik Aero yang pertama di dunia. Okey. Antara dua negara ni, dia pun mempunyai keunikan yang tersendiri. Thailand, dia keunikan dalam pertanian dan Kanada, keunikan dalam teknologi.